على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, merangkap Tuan Imam kita, baru bertemu selaku Bilal di Masjid Kapar, alhamdulillah. Seterusnya kepada pegawai-pegawai, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tak lupa pada ahli jawatan kuasa Balai Islam TNB. Mudah-mudahan kita semua bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Apa khabar semua, sihat? Kabari waras? Alhamdulillah. Saya nampak lalu naik atas tadi, pack makanan sudah tersusun dengan cantiknya. Nampak ada macam biryani juga ke, Ustaz, tomatonya tu. Bau dia masuk. Tapi tuan-tuan sabar dulu. Kejap lagi lepas isyak habis ni kita boleh sambung insya-Allah untuk makan. Boleh tak saya minta izin nak buka emas jauh tuan-puan dengan saya, boleh dah? Sebab ngaji tadi pun cungap juga. Baik. Alhamdulillah. Tapi saya masuk tadi pertama kali saya terkejut juga. Nampak sejadah sudah dirapatkan. Baguslah, maknanya persiapan awal. Ini air ni baru tuang Betul tak? Alhamdulillah. Baik, saya minum sekejap, bismillah. Sebab itulah puan yang dirahmati Allah, persiapan ini penting. Macam kita bernikah dulu. Abang ingat bang dulu waktu nikah dulu, berapa lama persiapan bang? 2 bulan je. Tu kira otai. Otai bang, itu keluarga yang mana satu bang? Satu je lah, alhamdulillah. Gurau. Jadi 2 bulan, maknanya at least ada persiapan. Jadi tunang setahun 2 bulan juga. Terus je. Itu lagi luar biasa. Tak ada tunang terus kahwin tunang kahwin sekali lah jalanan. Masya Allah, luar biasa. Mana Allah mudahkan urusan. Saya maknanya tunang dengan kahwin tu dekat setahun. Jadi setahun lah persiapannya. Sikit-sikit persiapan setahun tuan-puan. Anak-anak nak ambil exam UPSR dulu lah ni, dulu kan, PT3 kan, SMA ke STAM ke SPM. Persiapan bertahun-tahun, berbulan-bulan. Persiapan yang cukup rapi. Jadi begitulah kita. Saya nampak di whiteboard tu gotong royong persiapan tu kan, untuk nak masuk Ramadan sehari sebelum kan. Jadilah sehari sebelum pun bersiap juga kan. Tapi maksudnya semua orang ada bersiap siaga. Tapi kita nak masuk Ramadan ni dah siap ke? Saya nak tanya tuan-puan, maaf kalau saya tanya bulan Syakban ni berapa hari puasa agaknya? Hari Ustaz ni. Gayanya macam tak ada hari Ustaz. Maknanya kita tak buat apa-apa persiapan. Sebab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW paling banyak berpuasa selepas Ramadan, iaitulah Syakban. Seolah-olah aku melihat Nabi tak pernah tak pernah hari yang tidak berpuasa. Seolah-olahnya macam puasa penuh. Maknanya persiapannya cukup rapi tuan-puan. Kalau kita tak puasa, hari pertama memang kita jengkreng letih pukul 5, Allah tengok masakan. Suka petang-petang tengok siaran TV masakan kan. Alhamdulillah, macam ni masak. Tengok pun jadilah kan. Berapa dia letih, persiapan kita tak ada. Tapi kalau kita dah mula bersiap siaga daripada sekarang Syakban, jangan pula tak puasa besok nak puasa, tak boleh dah. Hari-hari syak kan, dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang melarang 15 Syakban ke atas untuk berpuasa. Ada lagi menyebut beberapa hari kan. Kalau ikut besok, kalau tak biasa puasa tak boleh lah. Kecuali mereka yang biasa Isnin Khamis puasa, maka boleh berpuasa. Kecuali kalau ibu-ibu nak ganti puasa. Harap-harap dah ganti semua ibu-ibu. Anak-anak kita tuan-tuan, cek anak perempuan ni, walaupun kat asrama saya call, nak saya tingkatan 2, Jahanam dia dah akil balik. Jadi saya tanya dia, macam mak dia lah tanya, dia kata dah ganti apa semua. Jadi selesai. Jadi kita periksa sejauh mana dah ganti tak ganti. Maknanya persiapan cukup penting.
Ibnu Rajab Al-Hambali menyebut bahawa para salafus soleh bersedia 6 bulan sittata ashhur sebelum masuknya Ramadan. Sebab itu tadi imam kita baca doa, Allahumma barik lana fima, adik-adik sambung, razaqtana wa qina azaban nar, doa makan. Itu doa tu lancar kita. Jangan salah doa tuan-tuan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Kalau ikut dalam athar disebut dengan Rajab lah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta sampailah kita ke bulan Ramadan. Sebab belum tentu semua orang dapat bertemu Ramadan, tuan-puan. Ada sahabat kita, nenek, akak, adik kepada mak mertua saya meninggal dunia COVID tahun lepas. Takdir Allah. Saya pun baru baik COVID ni, tuan-puan. 2 minggu lebih lah. Oi, hari pertama tadi beritahu kat Pak Imam ni, kepala nak pecah hari pertama. Allah, tuan-puan. Rasa nak hentak kepala. Sakitnya Allah. Hari ketiga dada pula. Ui, ya Allah. Jadi setiap orang lain. Ada orang ni batuk, tekak sakit kan. Jadi berbeza kita diuji. Yang penting alumni lah. Alumni yang kata dah dapat cop tu lah. Cop tu ada. Adakah dia kan kita ni yang tak pernah kena COVID lagi? Ada? Wih, wali Allah. Luar biasa. Kalau tak pernah kena tu luar biasa lah, tuan-puan kan. Jadi kalau semalam saya syuting kan, nak syuting tu tanya, semua tanya, dah pernah kena COVID? Semua dah pernah. Okey. Jadi tenang sikit. Terutamanya baru dah COVID. Jadi nak jangkit tu susah sikit kan. Macam saya ada syuting minggu lepas tu dengan seorang artis lah, saya beritahu lah. Dengan saya host program Asuasis. Dah shoot semua, petang producer beritahu, Ustaz, host tadi dia positif rupanya Ustaz. Allah. Padahal dah cek dah kami sebelum masuk studio. Besok saya pagi di Assalamualaikum TV Jerah. Malam ni dah buat dah tadi. Sebelum datang saya buat test dulu lah. Test negatif. Tapi yang tu kena positif. Jadi semuanya adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada yang dah pergi awal. Jadi kita yang ada peluang ni, tuan-puan, banyaklah bersyukur atas nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Tuan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Ini live ke? Live kat sini je, tuan. Live kat sini je. Masuk FB. Oh, masuk mana? Google Meet. Oh, ada yang join ke? Oh, Assalamualaikum. Apa khabar? Berapa orang ah? Ui, 30. Ui, ramai ke? Assalamualaikum. Khabar sihatnya? Kenapa ada yang COVID ke tak datang? Saja gurau-gurau. Yelah, kadang kita ada kekangan sebab lagi ibu-ibu kan. Jadi kalau dapat hadir lagi besar pahalanya persiapan kita menghadapi Ramadan. Begitu tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita nak bicara tentang 4 perkara je saya nak sentuh. 4 perkara yang penting persiapan akhir yang kita nak touch up berapa hari lagi nak ambang Ramadan pada hari Sabtu malam Ahad ini, first Ramadan. Kita bersiap siaga. Jadi pertama, tuan-puan, untuk menghadapi Ramadan kita kena tahu objektif puasa. Kenapa kita puasa? Lama dah puasa ni. 20 tahun, 30 tahun, 40, 50 tahun. Kenapa puasa? Kalau tanya anak-anak, macam-macam jawapan anak-anak ni. Selalu ada yang kata, Ustaz, puasa sebab dapat duit raya. Tak apa. Tak apa, tuan-puan. Sebab kita nak galakkan mereka. Tahun pertama, kedua, okey. Sebab sebelum difardukan puasa zaman Nabi SAW, sebelum turun ayat yang saya bacakan tadi, kutiba alaikumusiyam, para sahabat dulu zaman Nabi SAW, hatta Nabi SAW diturunkan kefarduan ketika itu sunatnya puasa Ashura. Puasa Ashura dulu. Jadi bila puasa Ashura 10 Muharram tu lah kan. Ketika itu turun tu dulu, puasa tu dulu. Barulah puasa Ramadan. Jadi ketika itu dalam hadis Rubai' bin Muawis, seorang sahabat Nabi, diriwayatkan hadis ni, yang mana kami membawa anak-anak kami, mengajarkan mereka berpuasa, bawa ke masjid. Masuk macam ni, surau masjid lah. Dalam hadis sebut masjid sebab di Mekah, Madinah, di negara Arab tak ada dipanggil surau, tak ada. Semuanya masjid. Masjid. Kalau semain Jumaat,
Kalau di Mesir tempat saya pernah belajar dulu, 2001 saya pergi, dipanggil jami'. Jadi start apartment, bawah tu ada surau, tapi dipanggil masjid tulisannya. Masjid tu surau lah, kan? Tapi kalau tempat yang sembahyang Jumaat dipanggil jami'. Sini tak boleh sembahyang Jumaat kan? Mana ada? Oh, tak ada sembahyang Jumaat, tak ada lah, kan? Jadi dipanggil surau lah kalau kat Malaysia, kan? Jadi tuan-puan, anak-anak Rubai' bin Muawiz tadi cerita bawa anak-anak ajar mereka puasa kat masjid, beribadah di masjid. Macam ini mak ayah bawa anak ni kan, 2 orang tu kan, alhamdulillah bagus kan. Yang lain anak-anak mungkin kat rumah kan. Yelah ada mungkin ada urusan tak dapat dia elakkan harap jangan tengok drama lah ya. Sambil tengah kuliah tengok drama drama TV3 macam-macam sekarang ni. Suamiku berdosa lah apa macam-macam. Suami berdosa, suami dapat pahala ke? Suami berpahala, suamiku dosa. Pelik soal laju kan. Tak apalah macam mana, saya pun tak sempat tengok mana-mana drama. Tapi poinnya, Rubai' bin Muawiz cerita bawa anak-anak ke masjid puasa, biar puasa sampai lapar. Bila anak-anak lapar dia menangis, ayah makan, ayah lapar kan. Cucu-cucu anak saya yang 2 tahun, cucu-cucu dia lapar. Dia dah rasa lapar cukup. Tapi cuba dulu. Rubai' cerita, kami berikan mainan pada mereka. Maknanya supaya, dalam syarah hadis, supaya anak-anak ni leka. Dia belum main, dia leka yang dia lapar. Itu cara didik anak-anak berpuasa. Dan itu 7 tahun cantik. 6, 7, 8, 9, 10 tegas. Nak puasa setengah hari boleh lagi. Jangan, lepas dia dah main, dia tak larat lagi. Tahan lagi. Tak boleh. Bagilah buka, tak apa. Kan, sebab anak-anak ni jangan dipaksa terlalu tegas. Tapi kalau tanya bapak, ayah tak lah, kau makan ni, minum je, kau diam-diam, kau jangan beritahu mak kau. Selalu macam tu bapak saya lah tu kan. Kau minum kalau mak 2 jam lagi, Long 2 jam lagi, Long sabar Long, 2 jam aja Long kan. Mak nanti sabar Long, tak tahan mak, sabar kan. Jangan sampai beberapa tahun lepas kes kat Malaysia ni, tuan-puan ingat tak, seorang ibu larang anak-anaknya buka puasa, budak kecil, anaknya meninggal dunia. Tak larat, pengsan, bawa hospital, air tak ada dah. Yelah, sahur anak-anak pun macam tak sahur. Budak-budak mana suka sahur kan. Lagi korma tak makan budak-budak sekarang ni kan. Mana ada zaman sekarang makan korma, kecuali korma tu letak dengan coklat. Jadi jangan terlalu tegas. Jadi poinnya kita nak ajar anak-anak ni, termasuklah objektif puasa. Kalau tanya ayah-ayah kan, tuan-tuan kenapa puasa kan? Ustaz, ni rukun Islam Ustaz, wajib. Kan, betul lah, tapi jawapan kurang tepat. Tanya budak-budak sekolah, Ustaz nak dapat redha Allah, betul, tapi kurang tepat. Nak rasa bagaimana orang Afrika, orang Syria yang mati kebuluran tak makan Ustaz, betul hikmahnya, tapi bukan itu objektif utama kita puasa. Kenapa kita puasa? Kena tanam betul-betul tuan-puan. La'allakum tattaqun. Kita nak capai takwa. Itu dia. Jadi puasa ini untuk dapat takwa. Maknanya jadi orang yang lebih baik. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datangnya bulan Ramadan, dibukanya pintu-pintu syurga Allah. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa hufidatis syayatin, ataupun wasulsilatis syayatin, setengah riwayat hadis. Syaitan-syaitan diikat, dibelenggu. Itu bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, rahmat Allah besar. Jadi syaitan tak ada, mestilah kita boleh jadi takwa. Tapi ada orang yang jadi wakil syaitan. Ada orang yang jadi syaitan sebab diri ni dah terpaut dengan bisikan iblis dan syaitan. Walaupun hadis ni tuan-puan, ulama berpandangan bahawa bukan semua syaitan diikat, iblis tidak dirantai. Iblis ni ketua lah, guru-guru syaitan, tok guru, ketua-ketua syaitan iblis. Sebab itu dalam Quran, yang tidak sujud pada Adam, aba wastakbar, yang abad illa iblis, aba wastakbar, melainkan fasjadu illa iblis. Semua sujud, melainkan iblis tak sujud. Maknanya di kalangan makhluk Allah yang hebat tak sujud, iblis ni ketua. Tapi syaitan ni
dia punya anak-anak dia. Syaitan diikat, iblis tak diikat. Itu pandangan Imam Al-Qurtubi. Ada lagi mengatakan bahawa jin-jin tak diikat. Sebab itu bulan Ramadan ada orang kena rasuk. Kenapa rasuk? Kan tak ada syaitan. Sebab yang masuk tu jin. Jin macam kita. Jin yang beriman juga berpuasa. Sama farduan puasa tu sama, jin pun berpuasa. Hanya dia tak ganggu kita yang beriman. Dia berada di alam dia tapi dia nampak kita. Kita tak nampak dia. Nanti di akhirat kita akan nampak dia. Oh, ni jin ni yang ganggu aku dulu ya. Kan? Di mahsyar kita akan nampak dia, tuan-tuan. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab itu kita nak kejar. Ramadan ni iblis, syaitan tak ada. Kita mesti jadi orang lebih baik. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajah. Apa dia takwa? Takwa itu ada 4. Nak capai takwa tu. Takwa tu apa? Ada 4. Pertama, al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. Jadi takut pada Allah ni, di mana-mana, bila-bila masa. Jangan kita buat dosa dengan menganggap Allah tak lihat. Allah boleh lihat kita di mana-mana. Kalau nak buat dosa juga, kata Hasan Al-Basri, carilah bumi selain daripada bumi Allah. Cari, tuan-puan. Mana ada? Pergi planet lain pun Allah punya juga. Nak buat dosa, kata Hasan Basri, boleh. Tapi carilah tempat yang Allah tak nampak. Duduk dekat tandas. Kan? Ada pelajar saya kena tangkap sembahyang puasa sunat lah. Kawasan wajib. Tiba-tiba kat tandas tu ada plastik. Ini plastik roti. Tak ada tempat dia nak buka puasa. Dia makan roti dalam tandas. Dia anggap orang tak nampak kan. Allah nampak, kita nampak dah plastik tu siapa keluar kan. Nampak dah, kantoi lah. Tapi puasa Ramadan, puasa sunat taklah berdosa kan. Tapi nak ceritanya, duduklah lubang cacing pun Allah nampak. Kata Hasan Basri, kalau nak buat dosa boleh, buatlah dosa. Tapi kau nak makan, jangan makan rezeki yang Allah punya. Cari, tuan-puan, mana rezeki nasi yang bukan Allah punya. Tak jumpa, maknanya tak boleh. Al-khawfu minal jalil, takut pada Allah bila-bila masa, di mana jua kita berada. Kedua, kata Sayyidina Ali, wal amalu bit tanzil. Takwa itu yang kedua adalah beramal dengan apa yang diperintahkan Allah. Allah suruh kita buat A, jangan buat B. Allah suruh B, jangan kita buat D. Benda maksiat, benda yang dilarang, kena ditinggalkan. Seterusnya, tuan-puan, yang ketiga, kata Sayyidina Ali. Saya tak nak ulas panjang sebab saya nak sentuh bab amalan persiapan kita lebih kuat lagi untuk Ramadan. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali karramallahu wajah, takwa itu adalah ar-ridha bil qalil, redha dengan apa yang sedikit. Itu takwa, tuan-puan. Kita naik kereta, saya naik kereta Estima. Sebelum saya naik Estima, saya naik kereta Altis. Sebelum saya naik Altis, saya naik kereta Hyundai. Yandi S murah kan, second hand semua. Saya tak pernah beli kereta baru, belum pernah lain hidup saya. Semua paling tinggi Recon. Sebelum tu saya naik kereta Proton, second hand juga. Memanglah meningkat kereta tu, tapi redha Allah bagi rezeki lagi. Redha Allah bagi rezeki. Jangan pakai kereta Toyota, tengok kereta BMW, tak sabar nak tukar BMW ni yang lajulah BM ni. Tak sabar. Bila tak sabar, dia boleh datang sifat itu, sifat tidak redha. Jangan tengok orang yang tinggi, tengok orang yang bawah. Barulah datang syukur. Alhamdulillah, Allah bagi Toyota ni lajulah sikit banding naik kereta Proton dulu, tingkap pun rosak cepat. Ni Proton lama, bukan Proton sekarang, saya tak tahulah. Kan? Proton lama ni, maaflah kalau Proton nampak kan. Tolak, betul pun 5 tahun dah mula rosak dia punya enjin apa tu, dia punya mesin window tu, auto window. Jadi nak cerita tuan-tuan, tengok orang yang naik kereta Proton pula tengok orang yang naik motosikal. Alhamdulillah kereta ni masih tertuduh hujan lebat, masih alhamdulillah selamat. Orang naik motor semalam hujan lebat dekat KL, tuan-puan. Allah, saya semalam shooting Astro, bantu Asnaf dekat Bandar Tun Razak. Allah, kesian betul rumah. Naik lift tu, tuan-tuan. Naik apa tu, pangsa tu atas, pangsa puri, tuan. Allah, 15 minit nunggu.
Oh, bila nak naik, rasa nak jalan kaki. Tapi tingkat 15 nak naik tak jadi, tunggulah. Tunggu lama. Ramai orang. Sini berapa tingkat naik ada? 4. Naik lift ke jalan kaki? Jalan kaki lah 4. Apalah sangat kan? Naik semangat sikit. Ini 15 nunggu lama. Naik tangga, Allah syukur. Tuan-puan naik 4, alhamdulillah syukur. Jalan kaki 4 tingkat pun alhamdulillah syukur. Bayangkan 15 jalan kaki macam mana? Syukur tuan-puan. Itu tengok orang yang bawah. Naik motosikal, Allah kan basah. Orang yang naik basikal tengok orang yang naik basikal tengok orang yang jalan kaki, yang jalan kaki tengok orang yang kursi roda tengok orang yang terlantar, tengok orang yang dah meninggal. Aku hidup lagi boleh bertaubat, orang meninggal habis selamat dah tak sempat. Itu redha bil qalil. Keempat, apa dia? Wal isti'dad li yaumir rahil, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iaitulah bersedia menghadapi hari-hari akhirat, hari kemudian. Maknanya isti'dad li yaumir rahil, persiapan kita. Apa yang berlaku di Arab Saudi hari ini tuan-tuan bukan main-main. Benda benar kan? Dengan kelab malam halal dia ada. Uish, dahsyat. Saya pergi last 2019 bantu Asnaf juga, bawa Asnaf. Nak kapal terbang, satu kapal terbang naik dengan Andalusia dengan Datuk Daud. Duduk sebelah, bagi saya first class. Rezeki saya first time naik first class percuma. Kan? Bayar tak mampu. Sebab dia charter jadi dapatlah free. Naik tuan-puan. Allah, waktu sampai dekat Jeddah terkejut saya tengok wanita-wanita jaga tu. Apa tu? Cop immigration tu. Tak pernah wanita kerja. Ni kerja dah. Tak apalah kat Malaysia kita biasa tengok. Tengah-tengah sampai tu, tak pernah tengok orang Arab kita selalu. Kita pergi Mekah, tak pernah. Ini tengok depan mata orang Arab. Dia punya celak tak payah cakap lah. Rasul nak tak semua celak kan. Tengok mata pun dah cantik. Kita ni kain ihram ni, tuan-tuan. Kain ihram kita nak letak tangan. Kita nak dah letak. Dia pegang tangan kita tak berlapik. Dia letakkan saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lembut tangan dia. Sebab dia pegang tangan kita. Terasa lembut. Ya Allah, lembut. Ya Allah, dalam hati ni. Ya Allah. Ya Allah. Kita ni ihram. Pakai ihram ni nak jaga ni. Allah. Tiba-tiba dia kata. Tunggu dia tu. Tunggu kan. Standar dia tunggu. Tiba-tiba time tu lah dia buka dia punya tudung. Aduh. Dia punya tudung tu dia mana dia pakai apa? Skop apa tu? Skap yang dalam tu kan. Dia tak pakai orang Arab. Dia lilit je. Dia buka pula. Ya Allah, saya terpandang abang. Apa saya nak sebut? Alhamdulillah lah. Bukan pertama kali tengok orang Arab depan mata. Ya Allah, sekali pandang lah. Kan? Terdetik cantiknya. Normal tu apa. Tapi kita ihram ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dah lah rambutnya dengan karatnya. Dia dye lah rambut kan. Lepas tu dia membetulkan. Ya Allah, kayak kata, apa dah jadi ya Arab Saudi ni ya Allah. Mula-mula sampai dah saya dah terkejut. Kan? Kat Mekah Madinah masih dipelihara Allah. Alhamdulillah tuan-puan. Allah pelihara, sebab itu masuk tanah tuan-puan datang buat umrah, ziarah. Habis buat umrah, pergi tidur dekat rumah orang Malaysia. Ni tahun 2002 saya ingat. Pergi rumah orang Malaysia dekat Jeddah. Orang Malaysia, orang pekerja Malaysia kerja kat Jeddah lah. Bahagian IT tu. Sampai pukul 12 malam lebih kurang. Daripada umrah datang, tidur. Kawan ni buka lah TV. Kat Jeddah tu buka TV. Tukasan kita pun nak rehat kan. Tukar next. Tiba-tiba dia buka satu next ni tuan-puan. Cerita macam Astro tu lah lebih kurang. Cerita yang dipapankan tu rupanya video lucah. Kita, ya baru botak lagi ni. Kita tengah botak ni. Ya Allah, tukar kita. Tukar, dia pun tukar. Video tu juga. Ya Allah, tukar lagi. Tukar sampai dah menjadi. Ya Allah, dah tukar. Ya Allah, dosa. Ya Allah, tukar. Itu juga semua. Kita orang dah tak tahu macam tutup. Sampaikan kawan saya dah menggeletar nak tutup. Tak pernah tengok tuan-puan benda-benda lucah ni. Jadi Allah uji depan mata. First time tengok semua orang rasa berdosa besar ni. Ya Allah, tak pakai baju. Tutup ni. Bila tutup tuan-puan,
Abang tu pun datang. Allah, abang minta maaf dah, abang lupa nak beritahu. Pukul 12 malam sampai pagi, dia memang tak tutup baju. Allah tuan-puan, tengok. Walaupun Mekah Madinah, dekat dalam Mekah dalam Madinah ni, rumah-rumah ni Allah pelihara, tapi parabola masuk benda-benda lucah. Walaupun handset ni, internet dia potong, cut. Macam kita ni tak boleh open kan, tak di sekat, tapi di sana sekat. Tapi dekat dalam rumah mereka Yahudi masuk, tengok. Jadi orang-orang Arab ni kat Saudi ni, dia dah tunggu lama dah, bila masa boleh buka tudung. Sekarang buka nampak jambul macam dekat Arab lain. Konsert sana, konsert sini, Allahu Akbar topan. Ini semua persiapan kita menuju hari akhirat supaya kita bersedia. Sebab itu puasa itu kita nak capai apa tadi? Takwa. Jadi takwa adalah penting segala-galanya. Kedua tuan-puan, dah 8:30 dah ni, baru 2 ni. Macam mana ni? Boleh lepas syak kita sambung lebih sikit boleh? Pukul 9 boleh ke? Ke pukul 10? Pukul 10 boleh? Tuan Haji boleh? Betul ke ni? Kakak boleh ke pukul 10? Ui, bagusnya orang kapal ni. Tuan, yang penting tuan dulu. Tuan boleh tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau siapa nak tunggu pukul 10, tunggulah saya nak balik. Kita cuba pukul 9 tuan-tuan. Baik. Kedua, benda yang penting adalah ilmu berkaitan fiqhus siyam. Hukum hakam puasa kena diulang kaji. Buka buku, buka YouTube. Saya nak sentuh malam ni, saya tak dapat sentuh panjang berjam-jam tak habis. Tapi saya sentuh benda-benda yang common, yang biasa orang buat. Saya bagi contoh tuan-tuan, saya nak tanya semua ni, ulang kaji balik ni. Tengah-tengah bersahur, kita tengah-tengah sahur tu kan. Tengah-tengah sahur, tiba-tiba tengah kunyah ni, tiba-tiba dengar azan ni, subuh azan kan? Ada Bilal azan subuh dekat balai Islam ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Tengah kunyah. Azan. Apa nak buat? Sebab dah ada kat mulut, takkan nak buang, dah kunyah. Telan je lah ustaz, sikit je membazir pun. Telan lah sikit je. Dah azan, muntahkan. Sebab dah azan dah masuk. Tengok pinggan banyak lagi makanan. Yang pinggan-pinggan dihabiskan. Dan air dekat cawan pun dia teguk sampai habis. Alhamdulillah. Si bapak kata apa? Azan masuk. Ayah dah azan tak apa. Boleh lagi makan. Ya kat sekolah kata apa? Boleh sampai la ilaha illallah baru kita berhenti. Makan. Bilal pula dia azan pula macam tuan azan panjang kan. Asyhadu an la ilaha, panjang dia punya lingguk dia. Boleh lagi jalan, dia pun makan. La ilaha illallah alhamdulillah. Habis. Itu sih. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, apabila kamu bersahur makan minum, apabila kamu mendengar azan Bilal bin Rabah azan subuh, maka kamu habiskan fi inaikum. Nabi sebut dalam hadis, tuan-tuan jangan main-main. Hadis ni kuat, tak ada seorang ulama pertikai sahihnya. Semua kata sahih, tak ada yang kata daif pun tidak. Bukan habis yang kat mulut, habiskan yang kat pinggan. Nabi sebut jelas fi inaikum, habiskan di mangkuk atau pinggan kamu. Macam mana ni ustaz? Telan. Yang kat mulut je, pinggan tak usik. Pinggan buang lah, bazir lah. B, muntahkan. C, sebab Nabi sebut tadi, habiskan yang kat pinggan. Tuan-puan pilih mana? Saya nak test muka, boleh angkat tangan. Boleh tak? Kita test sikit malam ni. Ulang kaji, tak apa, salah tak apa, kita belajar kan. Siapa pilih telan sebab dekat mulut? Angkat tangan. Jangan malu. 1, 2, 3, 4, 5. Ramainya. Lepas tu ramai. Okey. Telan kat mulut. Okey. B. Apa ni? Muntahkan. Ada tak B? Tuan imam kita 2, 3, 4, 5. Ramai juga. 5, 6, 7. Okey. C. Nabi sebut habiskan. Ramainya. C. Ramai juga. Alhamdulillah. Maknanya jawapan berbeza. Bahkan jawapan betul satu je.
Macam mana kita ni ustaz? Belum pernah panggil ustaz ulang kaji. Bab siam. Belum. Kalau boleh minggu depan panggil juga siapa-siapa. Kalau bab sirah ke apa, kira 20 rakaat je ni. 20, tak ada yang malam tarawih tazkirah. Ada. Kalau boleh minta seorang ustaz tu yang mahir lah bab fiqah. Kalau tak mahir jangan bagi, kan ajaran sesat nanti. Macam saya walaupun bidang Quran Sunnah, tapi saya ni dalam bidang pengajian Islam pun saya ijazah saya sekali dalam pengajian Islam, kuliah Quran dan pengajian, dan saya memang terlibat langsung dengan soal jawab agama ni bertahun dah, 10 tahun dah, daripada PU dulu sampailah setiap Jumaat pagi saya di Selangor FM jawab soal. Baik, kita berehat sebentar, kita bagi laluan azan, insya-Allah kita sambung selepas ni. La ilaha illallah marabbazi da'wati tammatu salatul qa'imah atas sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadila wa syaraf ad-darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athul maqama mahmuda lilladhi wa'atta innaka la tukhlifun. Alhamdulillah, tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, kita bicara tadi tentang hukum hakam. Jadi kena ulang kaji. Kita bincang bab sahur tadi. Lupa nak tanya. Depa jawab tak jawapan? Yang tuan-tuan yang dekat Google Meet ni cuba jawab tadi. A tadi kita telan yang kat mulut, B muntahkan, C habiskan yang kat pinggan. Dia jawab tak? C jawab tuan-puan. Ke tengah tengok drama lagi? Mana drama lepas tengah ni? Baik tuan-puan, jawapannya yang sebenar adalah B, wajib muntahkan makanan yang berada kat mulut. Kenapa? Kenapa kata kita telan? Sebab makanan yang dah ada dekat mulut, dia ada pandangan, tapi pandangan tu terlalu kecil, bukan jumhur dan bukan dalam mazhab Syafi'i. Sebab Nabi sebut dalam hadis, kulu washrabu, makan minum sahur ni hatta tasma'una adhani ummi maktum, makan minum sehingga kamu dengar azan sahabat Nabi namanya Ummi Maktum. Ummi Maktum ni seorang sahabat yang buta, tapi azannya tepat. Macam kita tengok bunyi lah, tak masuk azan lah. Kena pula kalau Bilal lambat, tu sakit perut 2 minit. Kita pula kat rumah, Bilal tak azan lagi. Saya yakin dengan Bilal punya azan, dia pun tak, dia makan lagi sahur. Itu pun nak kena hati-hati juga. Silap-silap boleh jadi batal kalau kita was-was kat situ dan kita jadi yalah, kita tak tengok waktu dan sebagainya. Baik, itu pertama. Maknanya tak boleh kita makan, kena muntahkan. Habis yang pinggan buang. Habis yang Ustaz cakap tadi, habiskan dalam pinggan Nabi sebut tu, itu azan Bilal bin Rabah. Tadi azan Ummi Maktum. Sebab ada 2 azan subuh di zaman Nabi SAW sampailah hari ini. Kita azan berapa kali? Sekali. Banyak Malaysia sekali. Ada 2 kali Masjid India. Saya selalu dengar lah, saya duduk kat sekolah tu. Jadi kat Wisma Hafiz dengar azan azan Masjid India. Tapi Masjid India punya azan subuh tu lah dia, kadang-kadang nak tidur lagi pun ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi siapa azan tadi? Tuan azan? Azan? Bagus. Barulah baru nak semangat nak sembahyang. Azan subuh macam tu juga, kalau boleh tinggi lagi. Allahu Akbar. Tuan imam kita boleh ni suara Bilal Imam Masjidil Haram, Bilal Masjidil Haram tinggi. Sebab apa? Sebab nak bangun orang subuh kan. Semangat sikit, kalau tidak Allah kita pun lena tidur lena kan. Itu pun ilmu juga. Maknanya perlukan ilmu tuan-puan untuk kita belajar. Samalah tadi. Jadi azan Bilal bin Rabah adalah azan pertama. Kalau pukul 6 ada pukul 5 lah. Mengejutkan orang untuk qiyam. Jadi tengah sahur dengar azan, Nabi suruh habiskan. Itu belum subuh lagi. Sebab sahabat keliru. Adakah itu? Sebab sahabat agak itulah subuh. Nabi kata habiskan, maka kamu habiskan, pinggan habiskan. Sebab itu belum masuk subuh lagi kan. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i adanya imsak 10 minit sebelum subuh untuk kita bersedia lebih awal. Apa lagi soalan? Soalan lagi. Orang selalu biasa. Ustaz, kalau kita ni swab test korek sampai ke dalam Ustaz. RTK kan ke dalam. Kalau ikut boleh batal tu. Sebab
sebab dah lebih tu, sampai rongga atas dah. Tapi sebab dia darurah. Mesti kena buat. Sebab kita tengah check up saya, kalau masuk TV3 kena RTK. Tak boleh yang tak boleh. Kalau TV Hijrah Astro boleh lagi. Guna yang Helio biasa boleh. TV3 itu ke sini ya. Kan? Kalau ikut boleh batal dah. Tapi darurat boleh. Habis Ustaz. Itu kalau inilah soal. Kalau kita oksigen. Boleh tak oksigen? Oksigen masuk rongga. Boleh tak oksigen? Darurat Ustaz boleh. Habis vape Ustaz. Vape pun darurat juga Ustaz. Aduh. Rokok. Ustaz, darurat Ustaz. Tak boleh Ustaz saya. Saya kalau tak rokok sehari. Saya rasa nak pitam Ustaz. Darurah kata dia. Dia keluar fatwa. Kalau dalam sains rokok dengan vape ni dia berat. Dia tak oksigen ni dia sampai kat dada je. Kalau vape dengan ni dia lebih lagi ke bawah. Ke bawah bukan dada je. Dia lebih ke bawah lagi. Tu jadi boleh batal. Ustaz, vape ni kami sedut kami tak masuk pun. Kami keluar kat hidung. Pusing pula jawapan. Kan? Kami keluar kat telinga Ustaz. Tak boleh. Sebab dia bukan darurat. Masuk dah rongga tu. Kan? Rokok. Jangan berfatwa pelik batal tuan-puan. Saya banyak soalan minggu lepas soalan Allah kan. Setiap Jumaat pagi tuan-puan ada rezeki tengok. Dengar kat apa ni dekat tekan klik TV1. TV1 dia live boleh tengok melalui klik. Dia tekan je dia ada untuk Selangor FM ataupun apa ni FB boleh tengok juga dekat FB. Jadi dekat FB tuan-puan boleh tengoklah Selangor FM. Boleh tanya soalan, boleh call. Soalan pelik-pelik tuan-puan. Minggu lepas saya dengar soalan pun saya malu nak dengar. Dengar soalan pun saya malu. Apa lagi nak jawab? Cerita pasal suami isteri bersama ni. Aduh, saya kata, aduh soalan ni tanya live pagi-pagi Jumaat ni. Kan? Tas malam Jumaat kan? Malam ni belum malam Jumaat lagi kan? Sabar lagu kan. Nak cerita soalan, aduh, pening gitu. Pelik. Ada orang tanya soalan lagi, Ustaz. Ialah takdir Ustaz malam Ramadan bersama suami isteri. Dulu zaman Nabi haram. Puasa bukan pagi, malam pun tak boleh bersama. Tapi turun ayat uhilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan suami isteri bersama pada malam Ramadan. Boleh. Barulah dihal. Dulu tak boleh. Pagi malam tak boleh. Jadi, Ustaz, bersamalah takdirnya malam Ustaz. Tiba-tiba terlajak tak perasan sahur. Sampailah pukul 7 baru bangun. Ya Allah penat Ustaz. Pukul 7. Jadi kami pun dah pukul 7 mandilah wajib, semayanglah subuh. Bagi mereka itu dah membatalkan puasa. Jadi kami makanlah Ustaz sebab dah batal puasa. Aduh, pening kepala gitu. Banyak soalan tu, banyak sangat. Tiap tahun soalan tu saya terima. Minggu lepas tanya lagi. Saya kata tak ada soalan lain ke? Soalan tu tiap-tiap tahun. Termasuklah soalan korek hidung. Batal tak batal? Saya kata tak ada soalan yang adventure sikit ke kan? Hasil soalan korek hidung, korek telinga kan? Korek mata tak adalah kan? Mandi waktu tengah hari kan? Gosok gigi guna apa tu? Guna ubat gigi kan? Soalan tu berputar itu je orang kita ni kan? Jadi ulang kaji betul-betul soalan yang kita nak faham. Jadi kalau macam bab tadi tu tidak membatalkan puasa kalau dia bersama. Sebab dia bersama sebelum subuh. Ada soalan tanya saya, takdirnya bersama, tengah-tengah bersama, azan subuh. Aduh, saya kata soalan ni tak ada ke. Tapi memang berlaku tuan-puan. Sahurnya begitu. Nak takdir Allah, stop, tak boleh. Macam tadi, muntahkan. Samalah, muntahkan apa yang patut cepat keluar. Maknanya jangan meneruskan bersama. Kalau bersama sambung, maknanya batal puasa. Maknanya bukan itu saja, kafarah. Mati. Yang lelaki wajib dalam mazhab Syafi'i, lelaki kena kafarah, perempuan tidak kena kafarah. Yang berdosanya dua-dua, tapi dosa lebih besar pada lelaki. Puasa 2 bulan, syahrani mutatabi'an. Tuan-puan pernah puasa 2 bulan betul-betul? Kalau siapa nak rasa hebat puasa 2 bulan betul-betul, silakan. Berani tak berani? Orang tak ada orang tanya saya soalan, Ustaz, saya tak tahu. Saya tak tahu Ustaz, tak boleh bersama waktu pagi. Pening kepala aku. Rasa geram. Ni tak ulang kaji ilmu. Tuan-puan ni alhamdulillah hadir majlis ilmu. Ini yang tak hadir ni berapa juta, berapa orang lagi. Nasib baik hadir 30. Dah naik kan? Dah naik sikit kan? Naik dah alhamdulillah. Assalamualaikum. Soalan macam tu kan? Jadi kena kafarah.
tuan-tuan panjang kalau kita nak bahas dalam bab hukum hakam ni. Jadi belajar. Begitu juga imam. Imam hafiz ke imam kita? Gila-gila. Imam hafiz, baguslah. 8 rakaat je. 20 rakaat. Alhamdulillah. Tapi memang nak target satu hari satu juzuk ke tak? Tak. Cakap siap-siap. Imam jangan satu hari satu juzuk. Takut imam seorang je tinggal. Sebab imam hafiz ni kena diberitahu. Memang kami dididik, dilatih sehari sejuzuk. Imam. Memang begitu kebanyakan hafiz dididik. Kalau kat sekolah saya pun gitulah, habis 30 hari habis 30 juzuk. Kan? Keluar pun gitu. Tapi kebanyakan ni tak ambil lah. Tapi beritahu siap-siap. Ustaz, Imam, kalau 20 rakaat ni selalunya satu muka tu kalau nak habis 1 jam kan, satu muka tu 3 rakaat. 4 rakaat pun boleh sikit-sikit, 2 ayat Allah Akbar, 2 ayat Allah Akbar kan. Dan jangan baca terlalu kita sebut temponya terlalu lama. Itu pun ilmu. Imam yang jadi imam jangan panjangkan sangat. Saya pernah pergi kat kampung saya, kampung isteri lah. Allah, imam 80 tahun, kesian, kena paksa jadi imam juga. Makhraj semua mantap, luar biasa. Memang guru Quran. Tapi umur 80 tahun mana boleh tercungap-cungap. Nak jadi imam tarawih, tak boleh. Kena muda, lepas tu yang jadi imam ni tak boleh makan. Makan sikit je. Saya kalau makan buka banyak, tunggulah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sendawa aja kan. Situ je tak boleh. Lepas tu baca tak boleh panjang. Imam ni dekat kampung 80 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum kat belakang, Allah, Pak Imam. Tarawih Pak Imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah. Lama tak? Itu pun ilmu. Tak boleh. Imam dia kena tukar tune jadi tadwir. Boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Atau lagi laju. Hadar. Hadar lagi laju. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 rakaat je. Lepas tu 6. 2, 4, 6 dia ambil 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh hadar. Macam Imam Sudes hadar kan, dia baca laju. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tu hadar boleh. Imam kena macam tu. Bilal jangan macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh. Bilal kena maintain kan panjang dia bab mengajak orang kan. Okay. Itu ilmu. Yang kedua tuan-tuan. Yang ketiga, saya ringkaskan. Yang ketiga, nak berjaya Ramadan, tinggalkan maksiat. Ini kunci tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok apa berlaku di negara kita waktu pandemik mula-mula dulu. Negara kita mendapat dalam satu statistik, satu laman web lucah mengeluarkan statistik mengejutkan. Negara Malaysia, negara keempat rakyatnya paling banyak melayari laman-laman lucah pada Mac, April, Mei 2020. Duduk rumah tak buat apa, surau pun tutup kan. Waktu tu kan, 3 bulan tu kan. Lucah ramai tuan-puan. Anak-anak semua PDPR. Allahu Akbar. Asyad. Sebulan lepas dada-dada akhbar keluarkan anak-anak bawah 12 tahun ketagih laman-laman lucah. 12 tahun ke bawah, belum belas tahun lagi. Google keluarkan statistik 2021, negara Malaysia negara ke-8 dunia. Asia nombor 1, negara Islam nombor 1. Rakyatnya banyak layari laman lucah. Google keluar. Allah. Besar kita tuan-tuan. Benda ni kalau tengok dia tak boleh lupa. Ulama' sebut dia tahan lama kat kepala kita. Bila kita semayang dia boleh playback balik. Baca Quran dia boleh keluar gambar-gambar tu. Itu kata alim ulama'. Susah dia nak lupa. Beza Quran baca pagi petang lupa terus.
Kan itu yang baca kalau kuliah 3 bulan tu kan abang-abang banyak jadi imam kat rumah. Kan tarawih kan, kuliah tak jumpa jalan keluar. Wala ana abidum wala ana abidum wala cik tu je dulang-dulang. Makmum kat belakang, kakak pun blur kat belakang. Apa ayat ni baca ni kan? Tak boleh nak menegur, perempuan tak boleh tegur. Anak pun pening bapak baca apa ni. 4 kul tu diulang, tapi itulah 4 kul pun tak jumpa-jumpa jalan keluar. Kan? Sebab lupa benda Quran senang lupa. Tapi maksiat dia susah nak lupa. Tuan-puan, ini kunci sebenarnya. Allahu Akbar. Anak-anak kita maaf, tuan-puan kalau boleh hati-hati, bukan Facebook lagi. Facebook okey lagi. IG masih lagi terkawal. Ni yang ketiga, TT. Tuan pernah dengar yang terbaru TT? TikTok. Budak-budak panggil TikTok, budak panggil TT, tak panggil TikTok. Abang-abang ada tak akaun TT, TikTok? Ada tak? Oh, hati-hati yang ada. Kakak tengok balik malam ni, ada tak suami ada akaun TT? Bahaya. Oh, akaun TT ni, TikTok ni, macam-macam benda maksiat. Perempuan menari, joget. Ya Allah, macam tak ada iman dah kita ni sekarang ni. Saya pun tak ada TT, tapi awal tahun itu saya terpaksa buat. Baru daftar TT. Terpaksa lah. Saya mana sempat. IG dah 2 minggu saya tak update apa-apa pun. Kita sibuk Quran, tuan-puan. Allah, hari ni kena baca. Pagi minting tahfiz saya 3 hari ni bengkel. Hari tu Jumaat, Sabtu, Ahad bengkel pengiktirafan tahfiz peringkat kebangsaan dengan JAKIM, dengan seluruh Jabatan Agama Negeri. 3 hari dekat Kuala Lumpur. Sampai hari Ahad petang baru habis. Isnin sambung. Sampai tadi baru habis bengkel untuk Negeri Selangor. Habis. Mengajar lagi. Tadi pagi mengajar sekejap. Allahu Akbar, tuan-puan. Tak sempat nak update, tak sempat. Kan? Nak cerita. Man tasyagghala bil Quran, barang siapa yang sibuk dengan Quran, Allah akan bagi lebih dari apa yang dia nak, walaupun dia tak sempat nak angkat tangan berdoa. Kalau dia sibuk dengan Quran. Allahu Akbar, tuan-puan. Ini hadis Nabi sebut. Besar. Jadi maksiat ni dijaga. Hati-hati maksiat ni. Sampaikan saya ingat lagi dalam IG tu ada seorang budak 2020. Siapa namanya adik-adik? Adik-adik ingat tak budak tu IG tu? Itu kat kapal tu saya dah sebut. Oh, ni. Allahu Akbar. Siapa nama tu? Lupa dah aku dah. Coki. Adik-adik kenal Coki? Pernah? Dia buat slow mo, betul bang, betul. Dia Coki ni, dia rambut dia, tuan-puan dengar Coki, tekan Coki IG. Dia budak ni belasan tahun, dia rambut dia ni dia buat macam tu, dia bergerak kan. Tapi bila dia gerak, dia slow mo, dia lambat. Berlaju balik. Budak-budak suka tengok, saya pun tak tahu. Saya pun try live dekat IG saya, macam tu. Ada 10 orang view, tuan-puan. Dia 1 juta view. Budak 15 tahun ni, budak lelaki Malaysia ni. Nak cerita yang dahsyatnya, follower dia terlalu ta'asub. Sampai dia orang sebut, ada seorang budak 10 tahun, Melayu Islam, budak Malaysia, sebut, tiada Tuhan yang disembah melainkan Coki. Allahu Akbar. Ni tuan-puan, bahana media sosial ni. Dia budak ni apabila terlalu ta'asub, dia tengok, terujung macam Tuhan tu. Itu yang kat negara orang dekat Korea, dia orang menjerit, memang menganggap Insta famous dia orang ni semua macam Tuhan. Dia orang sanggup bunuh diri, sanggup tampal gambar, sanggup tak makan kerana artis-artis dia orang ni dah meresap kat negara kita. Jadi gerakan lepas tu, sampaikan Coki ni minta maaf, buat press conference minta maaf. Wasak akidah anak-anak kita, hati-hati tuan-puan. Dia suka siapa tengok. Siapa dia follow artis-artis ni, tengok ni. Sampai tahap mana dia kalau sekadar suka sikit-sikit tu tak kisahlah sangat. Tapi ni sampai akidah maruah. Ni nak cerita pasal apa tuan? Maksiat kita kena jaga. Dan maksiat ini tak boleh hilang macam tu saja. Perkara akhir saya nak sentuh. Innal hasanat tujzi'us sayiat. Sungguhnya perkara kebaikan akan memadam perkara kejahatan. Jadi perkara keempat, kebaikan kena digandakan. Perkara baik, perkara soleh kena dilipat gandakan. Target tahun ini khatam 30 juzuk. Nabi SAW, tuan-puan, setiap tahun khatam, tahun akhir 2 kali khatam. Kita tak tahu, tuan-puan, dengan keadaan dunia berperang hari ini, kan, tanda-tanda nak menuju akhir zaman tu makin jelas. Tanda-tanda kiamat kecil dah semua dah berlaku. Tinggal tanda kiamat besar je tinggal, tuan-puan, yang 10 besar. Tahu-tahu tak sempat kita nak bertaubat. Target 30 juzuk. Ustaz dah khatam dah dulu, Ustaz. Yelah dulu khatam waktu darjah 6.
time berkhatan. Kan? Khatam lah. Jadi sekarang dah tak khatan, tak payah khatam. Habis nak khatan lagi tuan-tuan. Khatan tiap-tiap tahun baru khatam. Habis nanti. Kan? Khatan cukup. Tapi khatam Quran tiap tahun kena khatam. Kalau zaman para sahabat 10 hari khatam, 30 hari khatam, 3 hari khatam. Pelajar-pelajar tahfiz yang nak ambil syahadah peperiksaan akhir, baru-baru ni ada yang khatam Quran. Daripada 4 pagi sampai 10 malam, habis 30 juzuk. Ada seorang budak tu tuan-tuan, salah dia baca tu, satu salah aja. Daripada 6,236 ayat peperiksaan ambil dengan kami Persatuan Tahfiz, dia baca ni ada satu je tersilap, ditegur oleh cikgu guru dia. Guru kami lah, pentaskhir kami. Seluruh Quran macam surah Fatihah. Cuba tuan-puan saya suruh sambung ayat. Boleh test ya? Ar-Rahmanir Rahim. Sambung. Tuan-puan boleh sambung kan? Bayangkan itulah 30 juzuk Quran macam suratul Fatihah. Ni budak-budak tahfiz buat macam tu tuan-puan. Pagi, petang, malam mengaji. Jadi kita dapat sebahagian jadilah. Dekat kubur Quran akan jadi. Baqarah Al-Imran akan jadi manusia mempertahankan kita di depan Allah. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku syafaatkan hamba ini ya Allah. Di mahsyar Quran akan jadi awan menaungi kita. Allahu Akbar tuan-puan, tak nak ke mahsyar yang dahsyat, yang takut. Mahsyar keringat peluh kita ni Nabi sebut ada orang yang dalam keadaan telanjang bulat, tak berpakaian, tak ada kenderaan, tak ada unta, tak ada apa. Nabi Ibrahim AS manusia pertama dipakaikan pakaian Nabi-Nabi Rasul, termasuk orang beriman, ada kenderaan dia bergerak di mahsyar. Matahari dalam keadaan 1 mil kata Nabi SAW. Mil ni bukan 1 jengkal. Ada orang Melayu kata matahari sejarak sejengkal kan. Oh, saya mati-mati saya dengar dia kecil sejengkal. Habis saya belajar mana ada hadis jengkal. Nabi sebut 1 mil. Milin. Mil ni maksudnya lebih kurang 1.5 kilo ke 1.8 kilo. Dekat 1.8 kilo jarak matahari. Sekarang ni puluhan juta kan. Puluhan juta kilo pun. Puluhan juta ke betul ke? Saya pun lupa jarak dia. Jarak tu pun kita dah panas terik. Bayangkan matahari tak sampai 2 kilo tuan-puan. Tapi manusia badannya Allah jadikan boleh tahan. Tapi keringat peluh dia Nabi sebut sampai ke lutut, sampai ke dada. Nabi angkat tangan, Nabi tunjuk sampai ke sini. Nabi kata Allah nak tuan-puan kita macam tu. Tapi awan Quran yang kita baca menjadi awan menaungi kita. Termasuklah 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah. Panjang kalau kita nak bahas. Allahu Akbar tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena usaha. Kita nak capai Ramadan ini, perkara kebaikan kita gandakan. Apa benda yang kena kejar lagi? Paling penting standby Quran. Tuan-puan, paling penting sedekah. Nabi sebut dalam hadis, Allah Ta'ala sebut, apabila kita nak meninggal dunia nanti, kita akan bercakap dengan Allah. Qala Rabbi, wahai Tuhan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku ya Allah. Kita cakap, ya Allah, jangan ambil nyawaku sekarang ya Allah, lambatkan ya Allah. Aku nak buat satu lagi perkara akhir ya Allah. Kita cakap dengan Allah. Allah sebut dah dalam Quran, kita nak buat satu lagi last. Kita tak cakap ya Allah aku nak sembahyang 2 rakaat, tak. Ya Allah aku nak baca Quran kejap ya Allah, tak. Ya Allah aku nak puasa ya Allah, tak. Ya Allah aku nak pergi umrah haji ya Allah, tak. Tapi kita nak buat apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah aku nak sedekah ya Allah, las. Jangan main-main tuan-puan. Nabi pemurah datang bulan Ramadan. Ajwadan nas fi Ramadan. Nabi pemurah tapi datang bulan Ramadan lebih pemurah. Kita berbuka ada ke kat sini? Iftar. Ada orang sponsor. Dah habis dah, penuh dah belum? Ke ada kosong lagi? Ada kosong lagi? Maknanya ini adalah surau pertama yang saya jumpa ada kosong. Tuan-puan kejar tuan-puan. Besar pahala duit ni buat apa kita simpan banyak-banyak tuan-tuan.
Kita nanti cakap dengan Allah kan, ya Allah, lambatkan matiku, aku nak sedekah ya Allah. Allah tuan-puan, kita ni manusia ni makin lama hidup kat dunia, makin banyak kita mengumpul harta. Itu Islam tak, Nabi tak pernah ajar kita tuan-tuan. Nabi tak pernah ajar kita lama hidup kat dunia, makin banyak harta kita kumpul, tak. Itu bukan agama ajar. Makin lama kita hidup kat dunia, makin kita hubbud dunia, makin kita cinta dunia. Wa karahiyatul maut, takut nak mati. Sebab kita cinta dunia sangat. Lagi kalau orang yang suka rasuah, Allah, dia dah suka. Sekali lepas, dua lepas, bagi dia tak ada apa-apa. Allah tuan-puan, dekat akhirat tunggulah. Sebab dalam golongan tadi saya sebut, ada golongan tadi yang dipagi pakaian, dipagi kenderaan, kedua tak berpakaian, berjalan kaki. Tapi golongan ketiga tuan-puan, mukanya diheret di tanah mahsyar, kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Dia berjalan dalam keadaan kepalanya di bawah dan kakinya di atas, kata Nabi SAW. Sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh ke dia berjalan macam tu? Kata Nabi SAW, Allah berkuasa atas segalanya. Berjalan dengan menyeret ke mukanya, pipinya ni diseret, jalan macam tu, dengan tidak berpakaian. Siapa mereka tuan-puan? Mereka yang kufur pada Allah. Mereka yang jauh dengan nikmat-nikmat Allah ni, tidak disyukuri, dengan dosa maksiat yang tidak berhenti ni, na'udzubillah, mengkufuri nikmat Allah Ta'ala ni. Macam tu Allah tunjukkan. Jadi mudah-mudahan tuan-puan kita cari. Saya harap besok kalau boleh dah penuh dah. Walaupun tak banyak, penuh dah tuan-puan. Canang ni yang 30 orang, ada berapa orang dah sekarang tuan? Ke dah keluar dah? Naik sikit 5 orang. 35 ni kalau boleh penuhkan. Seorang satu habis 30. Kan, tambahkan seorang dua ke, jauh ke. Ataupun tuan-puan, tak. Yelah, kita ni di kalangan surau kita. Baguslah Korea kita tuan-puan. Nanti kat syurga ni kita jumpa balik aba'ahum wa azwajahum wa dhurriyyatahum. Kita dengan keluarga kita nanti, dengan kawan-kawan ni kat syurga, nanti kita jumpa balik mak ayah-ayah kita, zuriat kita, kata Allah, isteri kita, kita jumpa balik. Ada pakcik jumpa Allah, ustaz, ya ke ustaz? Iyalah, saya agak jumpa isteri kat dunia je, kat akhirat pun dengar bebelan dia ke ustaz? Pula pakcik ni memanglah pakcik kena. Allah, tak nak lah ustaz. Tak apa pakcik, dekat syurga isteri tak membebel dah kan. Isteri senyap je. Semuanya kita ni muda. 33 tahun tuan-puan kita ni. Kan, semuanya tak ada dalam keadaan haid, tak ada ketandas. Kan, apa Allah Ta'ala sebut, tatamanna ya'bdi, minta apa engkau nak, minta. Baru terfikir Lamborghini, datang Lamborghini. Akak-akak jangan bimbang, ada pasar raya kat syurga. Allah sebut ada pasar dekat syurga. Kan, nak beli beg tangan mahal tu, apa tu? Nama apa tu? LV apa tu? Saya pun tak pernah, takut tengok. Isteri selalu bawa, kadang-kadang pergi ada program dekat KL. Kan? Pergilah KLCC tu kan, apa tu? Suria KLCC tu round kan, mahal kedai dia. Tengok, kita jangan masuk lah. Kan, kita tengok je kat luar. Tengok 20,000, 30,000. Ini aku beli kereta lagi baik kan. Orang perempuan ni suka menengok, betul kak kan? Saya duduk kalau dia menengok, bukan beli pun menengok kan. Tapi Allah Ta'ala tahu wanita suka. Allah Ta'ala buat dekat syurga adanya pasar. Boleh pilih, Allah bagi. Ni tengok ni, beg tangan LV ada nanti. Tuan-tuan jangan bimbang ibu-ibu, dapat. Tapi kejarlah dulu di syurga Allah, di dunia ini, khususnya bulan Ramadan. Sebagai penutup tuan-puan, saya nak minta kebenaran pihak surau, pihak Balai Islam. Tuan-puan, kami ada buka tabung untuk iftar para pelajar tahfiz. Pelajar tahfiz ni buka puasa satu hari tuan-puan, baca Al-Quran tu sampai 8 jam. Hari 8 jam baca Quran. Tuan-puan bayangkan, man fatara, barang siapa bagi orang makan buka puasa, dia dapat pahala orang berpuasa tu. Bayangkan pelajar tahfiz punya puasa. Tak pun cari ni kat Kelang ni tuan-puan, ada kat 50 tahfiz. Kat sekitar Kapar ni saya agak ada dekat 10 kot. Apa dalam sana, dalam ada kat 10 yang berdaftar. Semua kawan-kawan saya tahulah, cari. Tak pun boleh pergi dekat laman web kamu, pitas.com.my, PITAS. Transferlah hari-hari cuba drama. Dia ada dana bakul rezeki.
Itu khas untuk buka puasa tuan-puan. dana.pitas.com.my. Dan akhir sekali tuan-puan, kami bawah koperasi kami peruntukkan lebih 500,000 juta. Kami import 4 kontena korma dari Tunisia, 3 tangkai itu, dan juga dari Madinah Ajwa. Tuan-puan, bukan untuk saya, untuk pendidikan Tahfiz Selangor. Kita ada kenalan datuk ni, dia bagi modal. Jadi tuan-puan, adalah saya bawa baru sampai ni, baru petik ni korma ni. Memang kalau korma kadang dia tahun lepas, 2 tahun lepas kan. Saya minta izin tuan-puan, kita tak berniaga kat sini, kat bawah nanti ada kawan saya standby. Tuan-puan boleh, kalau kat tangkai tu, korma tangkai tu RM12, kami buat promosi sekarang RM10 je tuan-puan. Satu kotak. Dia tulis 400 gram, sebanyak 500 gram. Silap tulis tuan-puan. Baru tu, baru sampai. Kalau tuan-puan ambil satu kotak ada 12 tu, satu carton tu, dapat diskaun lah RM110. Dan ajwa kalau dapat ni murah, setengah kilo RM25 je tuan-puan. Beli sampai di rumah. Sebab ajwa Madinah adalah satu-satunya ajwa yang Nabi sebut ada kelebihan khusus. Man tasabbaha bi sab'i tamarati ajwatin, barang siapa berpagi-pagian makan 7 biji ajwa. Tiap-tiap pagi ni. Tiap pagi dia makan, hari itu terhindar dari sihir dan racun. Hadis Bukhari Muslim sahih tuan-puan. Bolehlah tengok tuan-puan, memang kita kenapa Ustaz murah sikit lah Ustaz. Ke Ustaz beli tak original? Sebab kami bukan orang ketiga, tak ada. Kami ambil direct, dan koperasi kami ambil direct, memang kos tinggi tu yang dapat murah, tu yang kita jual. Tapi kalau ada yang nak berniaga, nanti boleh PM, kita bagi harga special lah kalau nak berniaga untuk borong, insyaAllah. Jadi saya agak itu saja dari saya minta maaf terkasar bahasa. 4 perkara saya sebut tadi tuan-puan, jangan lupa. Pertama apa dia? Objektif takwa nak capai. Kedua apa dia? Kedua atau dia apa dia kedua? Kedua tadi lupa dah tuan-puan, lupa dah kita. Ilmu pasal fiqh hukum hakam. Ketiga, maksiat tinggal. Keempat, banyakkan amal soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.